Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Welcome to the Azizi Ali Show, sesi FB Live, hampir tergempar. Terima kasih kerana join saya petang ini. Untuk mereka yang join saya buat kali pertama, welcome to the Azizi Ali Show. This is going to be a great session because hari ini saya akan berkongsi tip strategi pelaburan emas tahun 2021. Strategi pelaburan emas 2021. So we're going to talk about that today. Saya akan kongsi tip-tip tentang pelaburan emas yang akan menolong anda untuk membuat pilihan emas yang lebih baik, tepat dan selamat, ya. So untuk mereka yang regular tu, welcome back. I'm very happy that you join me. Hari ini seperti biasa kita buat di studio 1. Studio 1 tu my study lah. Cuma sekarang ni saya tukar angle sikit. Okey, tukar angle sikit. Dulu kat tepi, ini betul-betul facing the window with a door dekat background. So ini masih di studio 1. Studio 1 tu my study lah dekat rumah saya. My study. Tapi angle yang berlainan sikit. Tu boleh nampak tu. So muka saya ni cerah sikit. Sekarang sudah beli peralatan yang canggih sikit. Lampu kiri kanan. So muka saya nampak smooth sikit lah kan. Cahaya sikit. Okey. Untuk mereka yang bagi salam tu, Waalaikumsalam. Let me check. I'm sure the regulars are around here. Subject today, the main subject ialah emas. So we're going to talk about that. Dan strategi pelaburan emas. Wah, dah banyak komen. Okey. Muhammad Yunus, mantap. Assalamualaikum tuan dan semua. Waalaikumsalam. Live studio mana ini? Studio 1 tapi different angle. Okey. Kita tukar view sikit so you boleh nampak lah. This is my study. Ada some books kat belakang tu. Rumah saya penuh dengan library lah. Buku di mana-mana. Di kitchen pun ada library, mini library. My wife punya. So pusing sana, pusing sini, rumah saya nampak buku saja. Okey, Waalaikumsalam. Okey, terujarnya my first time. Oh, welcome. Jumpa lagi. Semalam we were having a sesi Zoom meeting. Semalam topik was untuk mereka yang sign up for seminar lah, Zoom meeting, online seminar tentang pelaburan Bitcoin. So that was good. I think over 120, 130 participants. So that was very good. Strategi pelaburan Bitcoin 2021. Yesterday lah. Tapi itu untuk seminar khusus untuk Bitcoin. Hari ini sesi FB Live, The Azizi Ali Show ni untuk semua, anda semua. Okey. Okey. Ada orang yang semalam ada, ini pun ada. So dia pun bagus. Bitcoin pun tak nak tahu, emas pun nak tahu. Okey. Sebelum saya bermula, saya nak minta jasa baik tuan-tuan sebab nak ajak lebih ramai orang join webinar ini, sesi FB Live ini, Azizi Ali Show, kerana lebih ramai orang, lebih meriah, lebih seronok lah, dan mereka juga akan mendapat benefit, mendapat keuntungan kerana dapat ilmu yang akan menolong mereka membuat pilihan emas yang lebih baik, ya, lebih baik. So please click comment or invite kawan-kawan, rakan-rakan, neighbours ke, best friend ke, kaum keluarga ke. Then I like to say hello to semua yang my followers all over the country, all over the world. How is situasi di Johor? I think the banjir dah surut. Saya tak baca paper sangat, so saya kurang tahu lah. The last one we did, it was a banjir. I hope dah surut dah. Di East Coast juga, Kota Baru, Kuala Terengganu. Sound check okay? Video okay? 1 million, 2 million, 5 million, 10 million. Okay.
advance notice untuk mereka yang tak tahu lagi, saya sudah ada Telegram channel. So kalau you belum join lagi, I urge you untuk join Telegram channel saya. Keuntungannya, satu, you akan dapat tip-tip kewangan, tip pelaburan, tip tentang bisnes straight to your phone. Minimum I think 2-3 post setiap hari. And you will be the first to get tip-tip kewangan ni, because tip tu akan, Telegram tu go straight ke dalam phone anda lah. Telegram channel Azizi Ali. However, nak join Telegram channel ni, you kena dapat invitation link. Bagaimana nak join, nak dapat invitation link ni? Jawapannya senang saja. Nombor ni yang tertera di skrin komputer anda ni, you hantar WhatsApp kepada this number, dan I will give you the invitation link di mana anda boleh join Telegram channel Azizi Ali dan menjadi orang yang pertama untuk mendapat tip-tip pelaburan, tip-tip kewangan, tip-tip bisnes, ya. So just hantar to that WhatsApp number. Ni all the scrolling text ni, semua apa yang saya cakap ni, ini dalam teks lah, siapa yang boleh baca. Okey. Saya sore throat sikit sebab semalam cakap hampir 3 jam. Hari ni, so from time to time I will be clearing my throat. So kalau suara saya macam suara Rod Stewart tu, faham saya lah kenapa kan. Faham saja kenapa. Okey, topik utama kita hari ini, emas. Okey, saya dah cakap tentang emas banyak kali dah sebelum ini. Hari ini kita akan cakap lagi, sebab emas adalah salah satu daripada pelaburan yang terbaik. Bukan saja sekarang, dulu emas telah wujud sebagai pelaburan lebih 5,000 tahun, ya. Dan it will continue to exist lebih 5,000 tahun lagi. Long after you and I dah tak ada di dunia, emas masih akan wujud. So tak payah bimbang kata emas tu akan disappear, hilang. Tak akan berlaku, ya. So jadi emas sudah wujud selama lebih 5,000 tahun, digunakan sebagai perhiasan, digunakan sebagai mata wang, dan lately ni the last 50 years sebagai pelaburan balik. Itu sejarah. Tapi going forward, di masa depan, bukan saja minggu depan, I'm talking bulan depan, tahun depan, dan tahun depan lagi lah. Okay. Emas juga very promising. Dalam 20 tahun kebelakangan, emas telah memberikan pulangan hampir 600%, total return of 590% lah, let's call it 600%, total return for the past 20 years. So annual return dia lebih kurang 10.5% per annum. 10.5% per annum, yang jauh lebih tinggi daripada KWSP, jauh lebih tinggi daripada ASB. ASB good, tetapi dia telah memberikan pulangan about 7% per annum. Dululah for the past 20 years. The last untuk 2020 ni, of course, kadar dividen pun jatuh, so the average pun mesti drop maybe 6.8, 6.9%. So emas the last 20 years pulangannya ialah 10.5% per annum, 20 tahun kebelakangan. So sesiapa yang telah melabur emas setahun yang lepas, 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, contoh dia saya sendirilah, saya telah melabur dalam emas lebih 10 tahun, 10 tahun. Dan bukan beli dulu sekali saja, beli secara konsisten. Malah saya masih terus menerus membeli emas setiap bulan hingga hari ini, ya. So siapa yang beli emas 10 years ago tu would have seen their money grow by 600% lah for the past 20 years. So that's very good. Going forward, of course, no one can be certain. Kita tak boleh kata, emas akan memberikan pulangan 10.5% the next 10-20 years. Kita tak boleh certain. We are not prophets. Kita tak boleh tell the future. Tetapi we have a good idea, a fair idea based on kajian kita,
based on ilmu kita, based on experience kita. Dan experience dan knowledge orang yang lebih pandai daripada kita lah. Most people will agree, most bijak pandai pakar-pakar pelaburan, pakar-pakar emas pun will agree that emas will continue to do well in the coming years. So very likely emas pulangan yang akan diberikan oleh emas di tahun-tahun yang akan datang juga will be 10%. So that is very very good. Jika anda tak tahu dalam dunia pelaburan, kalau you boleh dapat 10%, 11% tu very very good. Very very good. It's the equivalent of, saya selalu sebut the equivalent of kita menang loteri. Menang loteri lah. Okay, ini pembayang cerita sajalah. Saya tak suruh tuan-tuan pergi beli loteri pula. Haram kan untuk Muslims. Tapi pembayang cerita. So because it's so rare untuk memberikan pulangan 10% per annum, tahun demi tahun. Sekali-sekala boleh, you can get 25%, 50%, 100% pun boleh. Tapi setahun, 2 tahun sahajalah. Tapi to do it year in, year out secara konsisten selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, very difficult lah. So, jika kita boleh dapat pulangan 10% daripada mana, 10% setahun daripada mana-mana pelaburan pun, kira bagus lah. Dan emas memang qualify. So, itulah hujah saya yang pertama. Mengapa kita patut melabur dalam emas? Malah duit dalam ASB, I'm a big believer in ASB. Saya dah melabur dalam ASB sejak right from the beginning. Masa tu ASN lagi tahun 1981 dan adalah buat duit sikit. Tapi itu sejarah dulu. Going forward, I cannot see how ASB will give can even get 7% per annum. Very difficult lah. So saya suggest mana-mana duit lebih on top of dana reserve tu. Dan ASB ada dua kegunaannya saja sekarang lah. Satu, short term saving, di mana kita simpan short term saving dana tu dalam tempoh setahun atau kurang. Yang keduanya untuk dana reserve, emergency fund atau tabung kemarau. Boleh simpan dalam ASB. But any extra money on top of that, transfer elsewhere lah. One of this elsewhere ialah emas lah. Ini yang saya buat sendiri, ini yang saya syorkan kepada klien-klien saya juga lah. The main reason is because peluang untuk kita menjana keuntungan yang lebih tinggi, lebih besar dalam emas jika dibandingkan KWSP dan juga ASB dan juga KWSP. Dah tersasul cakap KWSP. So duit ASB boleh transfer ke dalam emas. Malah obviously duit KWSP juga saya difahamkan ramai orang sekarang dapat duit iSinar. iSinar dari KWSP. Setengah orang memang memerlukan duit tu sebab dia memang terdesak betul. Nak kena beli makan, nak beli susu anak, minuman dan sebagainya. Tapi ramai orang juga dia bukan terdesak in the real sense macam tu. Adalah mungkin repair rumah sikit, repair kereta sikit, tapi banyak duit lebih ni daripada you belanja saja di Shopee ke Lazada, mana-mana. Invest part of that money, say 50% of that money. Salah satu tempatnya ialah emas lah. Emas. Let's talk more about it. Saya duduk tengok sini from time to time sebab note saya di tepi ni. Note saya. So you should seriously consider melabur dalam emas. Kerana going forward, propensity, peluang untuk kita menjana keuntungan dalam emas tu lebih besar, lebih tinggi daripada KWSP, daripada ASB dan kebanyakan most other investments. Sejarah juga on our side. Macam saya cakap tadi, dia telah memberikan pulangan 10.5% dalam 20 tahun kebelakangan. 10.5% per annum. Going forward, very likely, very similar performance. Okay. Very important. Sebab emas ni, emas fizikal. First of all, it must be emas fizikal. Tapi emas fizikal pula ada dua jenis.
satu barang kemas. Barang kemas ni emas perhiasan, gelang, rantai, cincin dan sebagainya. Gelang emas, rantai emas tu lah. Emas perhiasan, the term kita pakai di Malaysia ni barang kemas. Barang kemas. Itu pun emas fizikal juga. Okey. Tapi emas, barang kemas ni kita tak boleh consider dia pelaburan. Sebenarnya dia bukan pelaburan. Dia barang kemas untuk wanita, barang kemas untuk wanita. Dia bukan pelaburan. Ini saya tak berkata yang perempuan semua jangan beli emas, jangan beli barang kemas. Nak beli boleh, go ahead, tak ada masalah. Sebagai tambah wanita, you nak beli emas tu sebagai perhiasan diri. Of course mestilah nampak cantik sikit. Bila ada emas sikit, nampaklah power sikit, nampak menambahkan keindahan, kejelitaan, nampak power sikit lah. Semua mesti nak nampak lebih cantik, lebih anggun. So nak beli emas, barang kemas ni sebagai perhiasan perempuan, go ahead. Nak beli untuk diri sendiri, untuk mak, untuk nenek dan untuk anak-anak perempuan, go ahead. Tapi don't treat it as an investment, because sebenarnya dia bukan investment. So investment dalam emas, dalam erti kata sebenarnya you kena beli investment grade gold dalam bentuk coin, dalam bentuk bar, dalam bentuk wafer. Macam contoh dalam gambar buku saya ni, yang ni. Itu contoh coin. Ini by the way, that's my book, Get Into Gold. I'll talk more about that shortly. So to make clarify, barang kemas perempuan nak beli boleh, beli boleh, tapi dia bukan pelaburan, bukan pelaburan. So kalau nak melabur dalam emas, dalam erti kata sebenarnya, you kena beli investment grade gold dalam bentuk coin, dinar, wafer, gold bar. Itu baru investment grade gold. Itu grade gold, ya. Okey, untuk mereka yang tak tahu, I think if you join me, most you know I've written over I don't know how many books, saya pun a lot. I think close to hampir lah dekat 40 buah buku. Dan of course buku saya dalam versi bahasa Inggeris pun ada, BM pun ada. Most of these books are tentang kewangan, tentang pelaburan lah. Salah satu bukunya ialah Masa untuk Emas. Ada versi Inggerisnya Get Into Gold. Unfortunately buku ini buku fizikal lah, buku fizikal. Masa untuk Emas ni, unfortunately buku itu out of print, versi BM-nya. Tapi ini buku ini the same book tapi versi Inggerisnya. Yang ni stok masih ada. Masih ada. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh pesan di PG Mall, pgmall.my, ataupun di Shopee pun boleh. Di Shopee pun boleh. So itu buku fizikal. Saya juga telah ada rakaman audio, package audio rahsia emas, package audio rahsia emas. Shortly the cover will be here. So it's a package audio kombinasi e-book, package audio correct, as you can see ada banyak audio. All these are in digital format. Anda boleh dapatkannya di rahsiaemas.com, rahsiaemas.com, ya. Okey. Tapi wait, kerana saya ada super offer to all of you. Coming soon. Tunggu Ustaz. Okey. Sebelum saya cerita panjang lebar lagi, elaborate sikit poin berikutnya, let me see your comments. Okey. Again, kepada yang bagi salam tu, Waalaikumsalam. Wah, ni. Tuan Azizi dan hampir sama hebat bilangan buku dengan John Maxwell dan Peter Drucker. Okey. Fauzi Abu, mana-mana pelaburan so far okey, tapi elakkan pinjaman. Terima kasih saudara Fauzi. Dia buat statement ni betul. Memang saya pun akan cakap sikit. Tapi as a general rule, kita tak buat pinjaman untuk melabur. Okay? As a general rule, kita tak buat pinjaman untuk melabur, kecuali hartanah. Okay. Nanti saya elaborate sekali. Okey. Soalan pada saudara Razmi. Tempat simpan emas yang terbaik
supaya pendapat tuan di mana? Simpan di Arhanu, bank atau independent safe deposit box. Okey, ni kalau emas fizikal. Kalau emas tu sikit tu I don't know, maybe 10-20 gram tu boleh simpan kat rumah lah kot. Boleh simpan kat rumah. Tapi yang terbaiknya kita simpan di safe deposit box. Safe deposit box lah. Safe deposit box ni of course ada di bank-bank tertentu ataupun syarikat-syarikat persendirian where memang bisnes dia they provide safe deposit box lah. Of course kena bayar, ada fee dia. Benda ni tak free kan. Ada. Tapi when you consider emas you bernilai RM50,000, 100, 200, no, RM500,000, simpan kat rumah tu macam saja cari penyakit aja lah kan. So simpan di safe deposit box sama Zamina. Arhanu, as a general rule, Arhanu you avoid it like you avoid snakes. Okay, avoid snake. Saya tak kata Arhanu ni tak bagus apa-apa semua. It is business, it is providing a service. Tapi kalau boleh jangan biar ke Arhanu lah. The main reason buat kadar faedahnya amat tinggi sekali. Of course kalau terpaksa you need money urgently, then by all means go to Arhanu. Tapi kalau tuan-tuan nak buka, nak jadi tokek Arhanu, good. Good. Oh, okay. Statement pada Liana, okay. ASB just for short term saving dan emergency fund. Betul. Betul. Danny pun, Danny jumpa lagi best. Malam Danny pun join saya di seminar webinar Bitcoin itu. Kamalia, hari ini tajuk apa? Tajuk dia hari ini, Kamalia. Bukan hari-hari bersamamu Kamalia. Lirik pun lupa tapi nak nyanyi. Okey. Ini kalau Ramli Sarip jumpa saya dia mesti marah ni. Apa nyanyi lagu aku pun lirik pun tak betul. Okay. Tajuk kita hari ini Kamalia ialah emas dan emas. Okey. Wajah tuan bercahaya. Bercahaya. Ni tengok smooth kan. Buatlah ada lampu kan, ada lampu spotlight lah. Saya beli ni, mahal ni, dekat RM20. Just joking. Waalaikumsalam. Tambah ilmu emas. Okay. Again, a statement from Liana. iSinar, beli yang bersinar. Okay. Saya suggest untuk mereka yang duit iSinar tu banyak sikit dan tak memerlukan emergency betul-betul. Susu anak apa semua, makan anak, makan minum semua dah cover dah. Duit tu at least I think 50% of duit tu laburkan dalam emas lah kan, dalam emas. Okay. Topik, follow up topik. Okay. Saya dah cakap tentang emas pelaburan, saya dah cakap tentang sejarah going forward dan emas better dan EPF dan ASB. Barang kemas. Okay, just I know ini everybody knows it, tapi saya nak kena sebut jugalah kan. Orang lelaki Islam haram untuk mereka pakai emas. Okay. Orang pakai Islam. If you are non-Muslim, then tak apalah, go ahead lah kan. Tapi lelaki Islam haram untuk mereka pakai emas. So, emas khusus untuk wanita Islam sahaja. You laki-laki nak pakai itu boleh lah. Tapi tanggung dosa lah. So, in the next life jawab sendiri lah. I know I sound like my father. This is a joke sebab saya ada two elder brothers when I was a little boy. I still remember abang saya, this is tahun 1960-an, 1970-an, different time. So abang saya adalah pakai cincin emas. Bapak saya sudah sound kata, "Oi, apa ni pakai emas? Kita lelaki mana boleh pakai emas?" Okay, so I still remember. And then later on, I grew up. I was a teenager.
pun pakai mask lah. Kan teenager lelaki-lelaki kan. And then not surprisingly bapak saya nampak dia, "Oi, apa ni pakai mask?" Kita lelaki-lelaki haram pakai mask. Dan remember 10 years ago itu dia sound abang saya. Now turn my turn lah. Now saya sound tuan-tuan perempuan siap-siap lah tuan-tuan. Kita lelaki-lelaki Islam tak boleh pakai mask. Bagi beli mask tu untuk isteri kita, untuk ibu kita, nenek kita dan anak-anak perempuan kita. Okey. Contohnya macam saya anak perempuan 4. I have 4 daughters, 3 cats, all of them girls. Tapi sebab cats, so saya tak beli mask lah. Okey. Okey, topik berikutnya. Okey, yang saya dah sebut sikit tapi okey. Saya duk cakap mask bagus, mesti orang tu dia bersetuju dengan pendapat saya tu pun, dia pun nak melabur dalam emas. Tapi either tak ada duit ataupun tak cukup duit. Lepas tu duk dengar FB live lah, dengar YouTuber sini apa-apa semua kata PR Rano pinjam duit apa-apa semua. Okey. Ini jawapan dia tuan-tuan. This is the real sense. Yang ni, this is the truth. This is the truth. I hope I don't sound like I'm boasting or I am bragging. But this is the truth. Ini untuk kesejahteraan tuan-tuan dan keluarga. Keluarga. Saya dah cakap tadi, tapi this is true. Dalam melapor, kita tak pinjam duit untuk membuat pelaburan. We don't borrow money to invest. The only exception adalah apabila kita melabur dalam hartanah. Itu boleh pinjam duit. Dan malah kita pinjam duit beli hartanah tu memang duit banyak lah. Probably the biggest hutang dalam kehidupan kita ialah hutang rumah kita tu. Okay. So that's the only exception. Tak ada. First of all, saya seorang chartered financial consultant. Saya seorang Islamic financial planner. I am also MBA holder. Okay. I have also read over 1,000 books on money matters. None of these books tell you pinjam duit untuk buat pelaburan. Tak ada pun satu buku, not even a single book. I never read it. Ini bukan buku di Malaysia, books all over the world lah. Bukan written by Western people who lebih bijak pandai pada kita, lebih terror, lebih more experience. They never say. You'll never hear. In fact, you pergi, bukan saja, you pergi mana-mana universiti, you pergi tanya mana-mana lecturer. Ada dah. Dia pinjam duit untuk buat pelaburan. Kecuali hartanah. You will never hear them say it. Tak ada. Okay. Now, having stated that, sebab saya ada ulang point ni banyak kali dah. Some people point out, punya ada buku di Malaysia, ada penulis dia ada tulis. Saya tak baca lagi lah. So to be fair, saya tak baca lagi. Tapi ada YouTuber juga. Rupanya saya ni tak surf internet sangat, so tak apa tahu sangat. Tapi rupanya ada lah. Hamba Allah suruh you pinjam duit, PR Rano lah, pinjam duit ni lah, pinjam duit ni lah, untuk buat apa nama ni, pelaburan. I'm being kind, I'm being berbudi bahasa lah kan. Sebab nak kata these people are drunk, not nice lah kan. Not nice lah. Okay, betul kan sokok saya ni apa ni, dia lari sikit. Mui tak power sikit. Okay, macam tu. Dia sebab jadi mirror image. Okay. Orang yang you bagi advice, you pinjam duit untuk melabur dalam emas tu are on the wrong track lah. Advice tu adalah songsang. Mengapa? Okay, mengapa satu dunia agree you don't pinjam? Okay, pelaburan by their nature is already full of risk. Mempunyai banyak risiko. Dia bukan menjanjikan pulangan guaranteed you can get 5, 10%, 15%. Bukan kata. Pelaburan dia naik turun. Sudah berisiko. So apabila you pinjam duit, you menambahkan jumlah risiko. This is the main reason why satu dunia say don't borrow money. Not to mention
selalunya kadar faedah tu higher than kadar pulangan. Sebagai contoh, saya dah lama tu cerita. Walaupun saya mengesyorkan ASB selama 20 tahun, tapi saya kata pakai duit sini, jangan pinjam duit. Ni ASB, side tracking sikit ASB. Tapi rupa-rupanya adalah a few hamba Allah, a few YouTuber kata hang pergi pinjam duit melabur dalam ASB. Lepas tu dia buat calculation dia. Saya dah cerita. Saya pergi tengok, after dapat feedback pun saya pun pergilah tengok ni. Half of them, the calculation tu silap. Half of the yang dalam artikel dalam Facebook ke, dalam dia laman web tu, half of the calculation are wrong. The main reason because dia menggunakan simple interest masa buat tu. Because dia orang ni they are not financial consultant. So actually sebenarnya you don't even have to be a financial consultant. Tapi you kena tahu ada perbezaan simple interest, compound interest. Kalau you tak tahu perbezaan dua ni, you are not qualified to be a financial consultant or wealth advisor. If you tak tahu perbezaan total return dan annual return, you tak tahu time value of money, you cannot call yourself financial consultant, wealth advisor or anything to do with money. Ilmu you masih cetek. So again, half of the articles tu calculation dia silap. So itu dah patut tak boleh dengar dah lah, sebab calculation dia silap. Obviously dia punya jawapan ni tak betul lah, because dia jawapan dia based on the calculation dia. Tetapi ada few YouTubers saya tengok, alhamdulillah very good, few very smart young men, dia actually pakai compound interest, financial, so they know, so dia pun calculate. Tetapi itulah, so for the calculation, you will make more money by borrowing money, based on the calculation tu. Tapi itu teori dia, tuan-tuan. Itu teori dia. In real life, semalam saya sudah berkongsi satu tip kritikal dengan those seminar attendee saya yang pasal Bitcoin. Now I will share with you. Tuan-tuan puan-puan, money, pelaburan is more than logic dan common sense. Saya ulang, money, pelaburan is more than logic dan common sense. No, saya ini tidak bermakna kata saya tak cakap logic dan common sense doesn't apply. Excuse me. Logic dan common sense apply, but not all the time dalam dunia pelaburan. Okay. Ini yang catch a lot of people. Bukan orang lain, termasuk diri saya sendiri. It took me many years to realize this. Because obviously kita want to apply logic, we want to apply common sense to make sense of the whole thing. Tapi kadang-kadang dalam dunia pelaburan ni logic dan common sense doesn't apply. Contoh, sekarang memang betul-betul ketara, very obvious, tak logical tapi berlaku. Pasaran saham di Amerika Syarikat all time high. It's not logical. It's not logical. How can a bankrupt company, contoh dia Hertz, the car rental company Hertz tu, very good company, I like it. Saya sudah sewa kereta from Hertz many times. It's bankrupt. Share price dia all time high. Is that logical to you? It's not logical. But the main reason is because money pumped in, printed by the US government tu lah. But logic tells you the stock market should be crashing down, because the share price will be dependent on the performance of the company. If half of the company menanggung kerugian, dah bukan rugi sikit-sikit, rugi banyak-banyak, some of them terpaksa tutup kedai, declare bankruptcy, chapter 11 di Amerika Syarikat, Hertz one of them. Tapi share price all time high. It's not logical, tapi it happens. So coming back to our main point, that's why I cakap don't borrow money. If you do the calculation, mungkin, maybe lah, mungkin you boleh buat duit lebih daripada meminjam wang, melabur dalam ASB ataupun melabur dalam emas. Tapi in real life, you never build wealth that way. Never build wealth that way.
As a proof of my point, tengok ni. You pernah dengar tak? Or tahu mana-mana individu di Malaysia ni yang menjadi kaya raya sebab dia pinjam duit melabur dalam ASB? I'll give you few seconds think about it. Soalan saya, you pernah dengar tak ataupun you kenal tak mana-mana individu yang menjadi kaya raya sebab dia pinjam duit melabur dalam ASB? Malah ataupun let's go topik kita mas, sebab dia PR Hanu, dia pinjam duit PR Hanu melabur dalam emas. Saya tahulah jawapannya. You tak kenal, you tak pernah tahu pun. Bukan tuan-tuan, saya pun tak kenal, saya pun tak tahu, tak pernah dengar cerita, and never will. Orang yang jadi kaya raya melabur dalam ASB dan kaya raya melabur dalam emas pakai duit sendiri, saya kenal. At least 10 of my client, sekurang-kurangnya 10, I number hundreds of client, I cannot remember them all, tapi sekurang-kurangnya 10 client duit dalam ASB saja ni zaman dulu lebih RM1 juta, pakai duit sendiri. Menjadi kaya raya melabur dalam emas pun pakai duit sendiri. Dan bukan klien saya ya, orang yang tengah bersyarah depan anda pun one of them. So again, don't borrow money untuk buat pelaburan. So mesti ada orang cakap, macam tu, macam saya nak melabur tapi duit tak cukup. Tak ada duit ni, lagu mana? Azizi, ini jawapan dia. Kalau cik tak ada duit, cik tak cukup duit untuk rumah sekarang-sekarang, tak payah duk gatai tangan nak buat pelaburan. You are not ready. Bit hard lah kan, keras sikit ayat tu lah. Tapi this is a real sense. Of course, at the end of the day, your money, you buat lah apa you nak buat. Tapi as a orang yang berilmu dan experience, hopefully wisdom, I'm sharing with you, don't borrow money. Tu buat pelaburan, termasuk dalam emas juga. Pakai duit sendiri, pakai duit ICNAP tu, keluarkan duit ASB tu, boleh melabur dalam emas. Okay. Follow up. Apa tujuan kita melabur dalam emas ni? Tujuan can be banyak reason lah. Mungkin simpan duit nak beli kereta, simpan duit nak beli rumah, boleh. Tak ada. Tapi two main objektif kita melabur dalam emas ni. Emas is, you tak boleh beli hari ni nak jual esok minggu depan. Emas is not the answer for it. Emas is best used apabila kita melabur satu tempoh jangka masa yang panjang, long term investment. Long term tu 2 years, 3 years ataupun lebih, 5 tahun, 10 tahun, it will be perfect. Malah so because of jangka masa yang panjang ni, long term ni, dua objektif utama. Satu, retirement fund. Yang keduanya, dana IPT anak-anak, child education fund. Just to make my point, saya retirement fund ni, that means you simpan sendiri. This is KWSP that's a mandatory payment, saving yang by law kena simpan dalam KWSP. Tapi on your own juga you ada dana persaraan sendiri. So masa saya dulu, saya simpan dalam ASB. It made sense at that time sebab pulangan ASB very good at that time. Not anymore. Jika anda baru umur dalam 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun tu, you be better off melabur wang ini, dana persaraan ini dalam emas. Jika emas memberikan pulangan 10% tu, you do very well lah. Dan of course, biarkan duit situ 5 tahun, 10 tahun, even longer, even better. Itu dana persaraan. Objektif yang kedua ialah child education. Just to be sure, child education ni bukan duit pocket money dia pergi sekolah tu. Itu belanja harian. I'm talking about dana ni you simpan duit untuk anak you tu umur 18 tahun, 19 tahun, dia nak pergi college, nak pergi universiti. This money is for that purpose lah.
for that purpose. Dana IPT, bagi senang faham sikit, dana IPT. You kena save duit ni, sebab dana IPT cost not cheap, never was cheap. Never was cheap. Contoh, saya studied pilot by profession, so I went to flying school lah. Alhamdulillah, the airline paid for it lah. Dia bagi beasiswa, beasiswa disponsor oleh MARA. Ini tahun 80, 1980. Cost RM30,000. Of course RM30,000 now very cheap lah. Tapi that time a lot of money ya. Nasib baik dapat beasiswa tu, so bolehlah study flying. Kalau nak harap ibu bapa saya memang tak mampu lah. Memang tak mampu lah. Masa tu pun there's no such thing study loan. Ada beasiswa kan, or mak bapak bayar sendiri. So mak bapak saya memang tak mampu. Alhamdulillah dapat loan. Okay. The same cost, if you want to study to become a pilot now, to get the airline transport pilot license sekarang, cost dia lebih kurang setahun saja. To get a airline transport pilot, pretty much one year, 12 bulan saja. Plus minus lah sikit. RM300,000 plus. That's how not cheap is the fee. Of course, kalau you buat course lain mungkin tak sampai lah RM300,000. Tapi it will not be. 3-year program, local college ya, local university, private college di Malaysia, currently about RM95,000. $95,000 tuition fee plus living expenses lah, $95,000. So it's not cheap lah. Dia tak cheap sekarang, and it will be even more expensive di masa-masa depan. So that's why you perlu, kalau ibu bapa tu save daripada sekarang. Kalau you nak tunggu umur tu, anak tu form 3, form 4 baru you nak save, panjang cerita sikit lah. So saya, my 4 daughters, I started saving for them masa umur dia lebih kurang, I think 3-4 bulan macam tu lah. Kes yang paling ekstrim, anak bongsu saya. Anak saya dah cerita ni, tapi untuk mereka, anak bongsu saya, because by then I had become more educated, more lagi terror sikit. Saya mula menyimpan dana IPT dia masa dia masih dalam perut ibunya. Dia tak lahir lagi, tapi saya dah simpan duit untuk dana IPT dia. So alhamdulillah, I have all my daughters, saya bayar duit sendiri. Tak dapat beasiswa sebab tak minta pun, tak apply pun, tak pinjam apa-apa loan pun. Alhamdulillah. So all of them have graduated. Malah 2 of them studied overseas. One in, the eldest in Sydney. The second one in Paris. She went to Paris belajar fashion design. So alhamdulillah bayar duit sendiri ya. Tak dapat beasiswa dan tak ambil loan. Okay. Alright. Topik. Okay. This one very important. Apabila tuan-tuan melabur dalam emas ya, dia satu pelaburan, dan emas seperti mana banyak-banyak pelaburannya, dia bukan naik betul. Of course sebagai pelabur kita berharap macam tu lah, naik, tapi in real life dia turun. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Tapi long term insyaAllah naik lah. Itu yang kita nak. Tapi masalahnya, it can be, you beli hari ni, I think I'm just giving a figure lah. Let's say RM8,000 per ounce. Esok dia jatuh, minggu depan dia jatuh RM7,500. Tersedak juga, kita beli RM8,000 tapi ni RM7,500. Tapi all this biasa saja. When this happen, and benda ni akan berlaku, jangan panik, jangan upset, jangan menangis ya. Ini normal reaction saja. Saja. Look at the long term view. You nak melabur 5 tahun, 10 tahun. Wah, there's this minor. That's why generally I can tell you, saya tak track nilai-nilai pelaburan. The only pelaburan saya tengok tiap-tiap hari sekarang ni, sebab saya duk ajar lah, is Bitcoin.
Itu saja. Yang lain, even gold pun saya tengok sekali-sekala je lah. Nak tengok apa, melabur untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang. What has this daily price fluctuation? Tengok apa buat semak perut je lah. Okay. Site tracking untuk mereka yang baru join or join halfway, dan jika anda tak tahu, saya sudah ada Telegram channel. So I urge you to join Telegram channel Azizi Ali Mentor Wang, kerana anda akan mendapat tip pelaburan, tip keuangan, tip bisnes daripada saya. You'll be the first to get it, because semua tip ni bila you ada Telegram macam WhatsApp, go straight to your phone. Tapi nak join dia kena ada invitation link. Excuse me. Bagaimana nak join? Hantar WhatsApp kepada nombor ini, dan once sesi kita ni habis, I will give you the link. The invitation link. You boleh join free saja, percuma, bukan ada cost apa pun. Okay. Now the best news of all. Memang ada all the scrolling text ada lah. This is a super offer untuk mereka yang belum ada account dengan Public Gold lagi. Okay, saya seorang master dealer dengan Public Gold. Kalau anda tak ada account lagi dengan Public Gold, come join my team. Buka account dengan Public Gold, RM200 saja capital minimum. Of course nak letak duit lebih tinggi boleh lah, boleh, tapi minimum amount RM200. So apabila anda melabur, buka account, melabur RM200, you akan dapat emas bernilai RM200. And sebagai bonusnya, ni buku ni, package audio Rahsia Emas. Nilai dia retail price RM149. Saya akan bagi kepada anda dengan percuma. So apabila you join team saya, buka account Gap di Public Gold, you dapat emas bernilai RM200. You akan dapat package audio ni bernilai RM149. You akan join Telegram group emas Azizi Ali. That's a separate group, Azizi di mana. See what happens is, I will be guiding you cara-cara untuk melabur dalam emas dengan betul, dengan tepat dan dengan selamat. Okay. Of course, sebab nak buka account tu start saja. Buka account tu, semua ni kita boleh buat online. In fact, you hantar WhatsApp kepada nombor ni juga. Ini jadi hotline lah. WhatsApp ni, the same number. Nak dapat Telegram link pun this number. Nak join team emas saya pun hantar WhatsApp kepada this number. In fact, once sesi kita ni, I will be attending to you immediately. Kita boleh buat semuanya online. Start saja. Dalam masa 15-20 minit semuanya boleh siap. Kau tim. Boleh kau tim. So, saya akan tolong anda buka account. That one very simple ya. But that's not all. Sebab after that, saya ada Telegram group. Of course, kita ada WhatsApp apa semua. Di mana saya akan mengajar anda. I will be guiding you. Saya dan tim saya will be guiding you. Bagaimana untuk melabur dengan emas. Bagaimana untuk melabur dalam emas dengan betul, dengan tepat dan dengan selamat ya. So join team saya. This is a super offer. Again, WhatsApp to this number 011-1520-2746. Once the Azizi Ali show is completed in a short while, saya akan tolong anda buka account straight away. Start je. Semua ni kita boleh buat online. Walaupun hari ni hari Ahad, hari Ahad semuanya boleh buat online. So tak ada masalah. Prosesnya start saja. Dalam 20 minit saja. Boleh apa ni. Let me see soalan-soalan anda ya. It's a great day today ya. Today dia nampak tu. Oh, ramai, banyak komen lah. Sampai 200 komen lah. Waalaikumsalam once again kepada mereka yang baru join tu. Welcome to the Azizi Ali Show. Ini kali pertama. In case you wondering di mana ni, this program is shot live daripada Studio 1. Studio 1 my study lah kat rumah saya. Ini rumah saya lah. My own study, little
little cave kat sini. You can see small library kat situ. Macam saya cakap tadi, my house ni books everywhere lah. I think every room akan ada corner for books. Then I have another big library outside there. Itu studio 2. Okay. Alright, okay. Kenapa public goal? Okay, kenapa public goal? Kenapa tak syarikat A, syarikat B, syarikat C? Okay, this is the reason. Syarikat public goal adalah the biggest, the most celebrated saudagar emas pelaburan di Malaysia. Yang syarikat yang paling besar sekali. Emas pelaburan, emas pelaburan. Because their main business model is emas pelaburan. Coins, gold bar dan dinar. Ini adalah di antara produk-produk utama public gold. Dia jual juga barang kemas, gelang emas, gelang, rantai dan sebagainya. Barang kemas pun ada. Under PG Jewel, under the main group lah, public gold group. The main reason saya join public gold ialah pertamanya ialah syarikatnya, the business model adalah patuh syariah. Patuh syariah. This is very important, malah kritikal untuk pelabur-pelabur beragama Islam. Sebab kita nak jadi kaya bukan saja di dunia, kita nak jadi kaya di dunia dan akhirat. So public gold qualify that, patuh syariah. Dia telah mendapat tersyarah certificate pada untuk suara saya macam Rod Stewart ini sebab semalam seminar 3 jam cakap mantap mana nanti, itu yang sotrok sikit tu. I think to mendapat sertifikat syariah compliant, patuh syariah pada 2017. Dan juga the product is aligned dengan apa yang saya syorkan. Macam saya cakap, I've been saying that you nak melabur dalam emas, satu kena emas fizikal, dan dua it must be emas is investment grade gold, coin, dinar, gold bar dan sebagainya. Okay, so memang qualify on that. Dan of course because dia ada sistem gap ni, you boleh buka account online dan boleh melabur serendah RM100 saja. Setiap deposit tu you boleh letak RM100 saja. So ini bukan macam zaman dulu nak beli emas you kena ada duit beribu-ribu ringgit. Now hari ini sistem gap ni memberi you kemudahan melabur dalam emas serendah RM100 sahaja. Of course kalau nak tambah lagi lebih banyak memang boleh lah. So emas is fabulous. That is why I've joined public gold and so memang amat gembira sekali lah. Alhamdulillah dalam 2-3 bulan kebelakangan ni quite number of, I think more than 300 people have joined my team dalam 2-3 bulan kebelakangan. I'm so happy for them. So happy untuk diri saya jugalah kerana saya berjaya mengajak mereka untuk bersama-sama melabur dalam emas. Dan jika anda tak tahu, saya pun bukan pandai bersyarah aja, bukan pandai menulis je. Saya buat sendiri. Saya sendiri melabur dalam emas. Dan juga yang mesti ada orang tanya ni, you juga duduk suruh melabur dalam Bitcoin ni macam mana? Very simple. Saya tak kata you melabur dalam emas saja atau melabur dalam Bitcoin saja. Tak ada. You invest semuanya. Tak payah pilih tak payah pilih. So kita melabur dalam Bitcoin, malah kita melabur dalam altcoin terpilih juga. Dan kita melabur dalam emas juga. Dan of course hartanah. These ada 4 main pelaburan lah. Bitcoin, altcoin terpilih, emas dan hartanah. Yang lain tu tunggu dululah. Now going back, this one saya dah cerita banyak-banyak kali, dah cakap apa berbuih mulut, tapi saya nak ulang juga because point ni amat kritikal sekali. Sebelum anda membuat apa-apa pelaburan tu, first requirement, dapatkan ilmu yang secukupnya. Bacalah. Kalau topik kita hari ni emas tu, bacalah buku-buku tentang emas. The good thing buku emas banyak orang dah tulis.
Saya dah tulis satu, ini buku saya, Get Into Gold, versi BM yang Masa Untuk Emas, dan package audio Rahsia Emas. Ini package audio Rahsia Emas yang saya akan berikan anda dengan percuma, dengan syarat you join my team, buka akaun dengan Public Gold. Ini buku yang tulis oleh saudara Jonathan Quek, Why Gold, Why Silver, Why Now. Boleh dipesan di pgmall.my, ataupun Shopee pun boleh. pgmall.my, kalau tuan-tuan tak ada akaun dengan pgmall.my, nak buka akaun tu, boleh WhatsApp pada nombor ni, minta link kepada saya, I will give you the link untuk buka akaun di pgmall. So nombor ni kira hotline lah. Hotline ni. Telegram, dapat invitation Telegram pun nombor ni, nak dapat buka akaun PG Mall pun nombor tersebut, dan nak buka akaun dengan Public Gold pun WhatsApp pada ni, nombor ni. I will attend to you immediately once show kita ni tamat. Tamat. Okay, anything else yang saya nak kongsi dengan anda? Okay, zakat. Okay, zakat. Emas, one thing, kita kena bayar zakat. Zakat lah. Tetapi dua qualification. Kena cukup haul tempoh dia. Haul dia, kurang tempoh dia minimum 1 year. So kalau you beli tempoh dia tak cukup setahun, tak kira berapa berat emas tu, tak perlu bayar zakat. Okay. So haul dia minimum 1 year. Dan kedua, nisab jumlah emas yang kita ada tu. Untuk emas perhiasan, barang kemas ni, jumlahnya ialah 800 gram. 800 gram atau lebih lah, baru kena bayar zakat. Dan kadarnya ya 2.5% lah, 2.5%. Of course ada calculation dia lah, calculation dia. Untuk emas yang investment grade gold tu, nisabnya 85 gram. Apabila lebih 85 gram dan lebih, baru kita bayar zakat. So ada dua qualification ni lah. This is the general information. Cara nak calculate dia ada dalam buku saya. Kena beli buku saya lah. Ni pun saya pun nak buat promosi sikit lah. Beli buku saya, How to Calculate, saya tunjuk contoh dia pun. Banyak, ramai orang lain dah tulis buku juga tentang emas. Rakan-rakan saya, Muhammad Zulkifli, dia pun ada tulis 2-3 buah buku tentang emas. Beli buku dia. Dan rakan baik saya, Syukur Hashim memang maha guru tentang emas lah. Saya pun tentang emas gap ni, saya memang duk tanya dia lah, duk telefon dia setiap hari, tanya dia. So dia pun ada tulis buku tentang emas, dan ada penulis-penulis lainnya. So read as many books as you can tentang emas. Lebih banyak buku kewangan, lebih banyak buku pelaburan yang anda baca, lebih mudah dan lebih cepat untuk anda membina kekayaan. This is the truth. This is the truth. Okay. Having stated that, okay, we are coming to the end of the show. The show, again to recap, you nak join Telegram channel Azizi Ali, hantar WhatsApp kepada nombor ni. I will give you the invitation link. Kena ada invitation link, tak boleh cari tak jumpa. Nak buka akaun Public Mall, PG Mall, untuk beli buku-buku saya, hantar WhatsApp kepada nombor ini juga, dan saya akan berikan you link untuk buka akaun di pgmall.my. Dengan instruction dia pun ada lah. Ada of course tawaran yang super hebat tu, jika anda tak ada akaun dengan Public Gold lagi dan nak melabur dengan emas, join team saya. Join team saya, hantar WhatsApp kepada nombor ini, I will attend to you immediately. Saya akan tolong anda untuk buka akaun. Kita buat hari ini juga, semuanya boleh siap dalam masa 15-20 minit saja. Of course kalau ramai orang yang join, selalunya lepas sesi FB Live ni, dalam kurang punya 10-15 orang lah. So mungkin akan makan masa sikit begitu. Tetapi basically semuanya bisa diatur, bisa habis petang ini juga Pak. Ya. Akhir kata, terima kasih kerana menyertai saya petang ini. Saya berharap dan berdoa ilmu-ilmu yang saya berkongsi dengan tuan-tuan, dengan anda semua petang ini akan menolong anda untuk membuat pilihan pelaburan dengan lebih bijak, lebih tepat
dan lebih beruntung untuk membina kehidupan yang lebih baik untuk diri, keluarga, masyarakat dan seterusnya negara. InsyaAllah, I will talk to you again soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.